semua dan selamat datang ke Beauty to Go's virtual talk show The Beauty Inside. Anda bersama saya Isha Hamid, di mana kami akan merungkai topik-topik berkenaan beauty and wellness dan kepentingannya dalam hidup kita. Dan pada hari ini kami akan fokus on the topic of penjagaan berpantang. Bersama saya hari ini ialah Dr. Amira Alia, seorang gynecologist yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Apa yang perkara penting yang perlu dijaga selama tempoh berpantang? Dari Satu segi sekali you kena jaga you punya emosi lah. Okay. Sebabnya kita kurang tidur, kita nak handle baby dengan kita sakit bawah ke, ataupun kalau yang scissor sakit dekat luka perut kan. So bila kita tak cukup rehat, emosi terganggu, boleh jadi postpartum depression ataupun meroyan. So itu satu. Nombor dua, kita punya rahim. So kalau kita tak jaga, kadang-kadang bila kita ada prolong labor tu maksudnya kita bersalin tu lama, kita push tu kita teran lama, so baru baby keluar. So kalau macam tu, selalunya rahim kita akan dia bengkak dan dia akan sengit, tak, not in the right position lah. So kadang-kadang dia boleh jadi bleeding yang banyak, sakit rengat tu yang lama kan. Mungkin urutan ataupun urutan sengkak ke boleh membantu mengurangkan komplikasi macam ni. And then you punya overall, you punya body lah penting juga, sebab you perlukan energy untuk menyusu baby semua kan. So bila you berpantang, bila you berpantang betul-betul, you akan rasa relax, boleh kawal emosi you, boleh handle baby you, sebab badan pun tak rasa sakit sangat kan. For me, itu perkara-perkara penting lah. Satu, first emosi, kedua rahim you, ketiga your whole body. I see, okay. So macam ni tau, macam kita orang kan berbesar dengan nenek dan ibu yang ajar kami secara berpantang. Tapi zaman sekarang nampak macam apa yang I nampak lah, ramai juga ibu-ibu baru yang tak ikut cara pantang ni. So boleh tak doktor bagi penerangan secara ringkas perbezaan antara berpantang secara tradisional dan berpantang secara moden? Berpantang secara tradisional maksudnya tu yang orang nenek-nenek kita sarankan tu lah. Yes. So orang zaman dulu ni dia berpantang tu kan, selalunya dia bukannya, it is based on experience lah. Dia punya pemerhatian. Orang dulu-dulu kan dia ada banyak pantang larang semua, sebabnya dia tahu dia tahu bila you tak buat macam tu jadi macam ni, tapi dia tak tahu kenapa jadi macam tu. So pantang-pantang dia tu kadang-kadang ada juga yang tak berasas. Macam pantang tradisional ni, kadang-kadang you fikir kenapa pula masa pantang you tak boleh minum air banyak? Kenapa you kena limitkan air masa you pantang? Sebab you tahu kalau bila tak minum air akan jadi dehydrated, susu tak keluar. Lepas tu boleh jadi sembelit. Bila you sembelit, you buang air besar, boleh tertetas yang jahitan dekat bawah tu. So tak masuk akal lah untuk nak ikut benda-benda ni. Macam perbezaan dia ialah memang yang dulu-dulu tradisional ada yang kita boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Yang sekarang ni, mungkin yang sekarang ni kebanyakannya dah dapat latihan untuk handle penjagaan berpantang. So dia punya cara lebih sistematik. So dia bukanlah macam semua you kena ikut lah. So ada yang kadang-kadang I pun tak faham yang parang pilih tu semua untuk apa. So I masih lagi terfikir tu. Tapi dia kalau tanya bidan yang attend tu, dia cakap untuk elakkan angin masuk semua. So if benda tu tak memudaratkan you,
in medical pun tak ada masalah, semua you boleh ikut, tak ada masalah. So traditional dengan modern ni lebih kurang, tapi cuma ada yang traditional yang you kena justify lah kenapa kan. Kalau memudaratkan macam saya cakap, macam air tu you tak minum, dia memudaratkan lah, so you tak boleh nak ikut macam tu. So ada yang kata apa tu, makan dalam in term of makanan ni, macam yang kata tak boleh makan buah ke, tak boleh makan ikan ke. Usually you nak kata tak boleh makan tu, bila you tak makan, healing process tu akan jadi lambat. So you tak boleh nak ikut sangat. So you kena ikut yang mana yang you rasa ada benefit. Yang sesuai kalau dengan macam yang modern punya, diorang memang akan ikut lah. You ada berurut berapa hari semua tu kan. Tapi berurut pun you tak boleh nak urut hari-hari. Selama 40 hari you tak boleh nak urut setiap hari tu. Dia kena rehatkan badan juga. Sebabnya pun badan pun akan stres kalau you urut tiap-tiap hari kan. So dia yang modern punya pun you kena tahu juga, kena cari juga yang betul, yang cara yang betul. Bukan main kata okey hari-hari selama 40 hari urut 40 hari, bertangas 40 hari. Tu tak bagus juga. Badan kita nanti jadi stres dengan tu. Dengan prosedur yang macam hari-hari buat tu kan. So I pun kadang pun nak cari pun kena cari yang sesuai lah. Okay, so based on your explanation tadi yang pasal air tu kan, so I believe that doktor banyak dengar tentang mitos-mitos pasal pantang ni. Boleh tak kalau doktor sharekan common mitos yang ada ibu tanya dekat doktor? Ada ibu tanya, itulah dia tanya kadang ais boleh minum ke tak. Yes, itu common Ais juga masa berpantang. Saya pun tak minum ais sangat. So saya nak kata ikut masing-masing. So nak kata rahim kembang sebab ais tu memang tak logik lah. Sebab ais tu ialah just suhu tu, bila you masuk dalam badan pun dia tak jadi ais lagi dah, betul tak? So betul. satu, lepas tu you kena makan ikan kering, ikan bilis je dengan nasi kosong masa berpantang. So mana nak datang zat-zatnya tu? Lagi satu, ikan bilis, ikan ni dia kering, dia tak ada, nanti dia memang tak ada zat macam tu. You kena makan sayur-sayur, buah-buah, makanan seimbang kan. Dia nak kata tak boleh makan pedas, tak boleh makan santan, semua tu dia depends on individu. Kadang-kadang individu tu memang ada sensitif perut dia, you tak boleh nak makan pedas-pedas, you jangan makan. And then you breastfeeding baby pun ada some makanan yang akan masuk kat dalam baby punya susu. So kalau you breastfeeding, logically memang you tak boleh makan pedas-pedas sangat, sebab nanti baby pun akan cirit-birit. Macam tu juga jamu kalau I rasa macam jamu, dia kata jamu bagus lah semua-semua, tapi memang ada, tapi research tu belum habis lagi buat. So you nak jamu-jamu yang macam misal kucing ke apa tu semua tu kan, tu I rasa macam nak galakkan pun tak. Sebab I memang kata kalau you breastfeeding, you jangan makan jamu-jamu semua. Lagi satu, you punya mitos mitos pasal ibu jari tu lah. I betul-betul macam ibu jari nak fikir logik dia. Tapi kalau kita fikir logik dia, dia kata ibu jari tu you tak boleh cedera, tak boleh terlanggar benda-benda keras, nanti akan ada macam pendarahan daripada rahim semua. So daripada pembacaan I, mungkin ada kaitan dengan reflexology punya points kat kaki lah. Tapi kalau dengar pun I rasa macam mengarut juga sebenarnya, sebab tak ada kaitan kan. Tapi kadang-kadang mungkin orang dulu dia dah buat pemerhatian macam tu, dah pernah jadi macam tu. So mungkin itu kesimpulan diorang kan. So ada lagi tak mitos yang you dengar yang macam you rasa macam from my observation, pernah nampak macam makcik-makcik saya semua berpantang, diorang makan makanan macam black pepper, ikan masin, tu je lah. Macam tu memang patut ke buat macam tu?
Sebab benda-benda Kalau macam makanan yang panas. macam rempah-rempah ratus ni, yang macam kita makan, kalau kita tak pantang pun kita makan kan, macam serbuk kunyit, black pepper yang kata akan bagi panas badan tu kan, selalunya tak ada masalah untuk makan pun, tapi not in excess lah. Macam you makan tu berpada-pada, bukan tu black pepper tu penuh. Sebab bila you menyusu kan, tu doktor cakap kalau you menyusu kan, baby tu akan cerit-birit dan kembung perut. Kesianlah dia kan, sebab bila you makan benda-benda tu, dia akan masuk dalam susu baby. Tapi dia ada sifat-sifat yang baik lah, macam antibacterial, antimicrobial, antioksidan dalam rempah-rempah ni. So you tak boleh ketepikan juga. Tapi yang pelik-pelik macam manjakani, tongkat ali, semua tu is like a no-no dululah. Sebab kita pun tak nak kan nanti kalau masuk dekat baby, takut baby tu jaundice teruk ke apa ke. Usually memang kita advise ibu yang anak dia tu ada jaundice, kita tak bagilah start dulu all this jamu-jamu. Tapi setakat rempah-rempah biasa tu selalunya okey. InsyaAllah okey. So boleh lah nak cakap macam mitos-mitos ni, even though macam tak masuk akal, tapi dia adalah kebaikan dia sikit. Ya? Yeah? Even though mitos-mitos ni macam tak masuk akal, tapi adalah dia punya benefit dia jugalah. Sebenarnya kalau you tengok pantang-pantang ni, dia tak adalah kata sangat bercanggah tau. Sekarang ni kita cuba untuk selaraskan traditional dengan modern supaya kita boleh puaskan hati semua orang. Ada orang kata, oh tak nak, you nak berpantang kena berpantang macam ni juga. So, kita kena cari reason sebab apa macam tu. So in medical, you kena ada research. So research tu will take like a long time. So tapi sekarang ni nampaknya macam dah ada banyak research tentang penjagaan berpantang, what the reason behind it. Kenapa orang tu cakap macam ni, kenapa dia orang cakap oh tak boleh ni, tak boleh ni. So ada, memang sekarang ni ada, tapi belum complete lagi research tu, I think. So mungkin dalam masa depan, bila kita dah ada macam evidence base tu, kita boleh advise patient kita lah pantang macam ni kan. Selalunya kalau orang tanya doktor cakap oh doktor pun tak banyak pengalaman semua, tapi berdasarkan pengalaman semua doktor akan cakap lah yang mana yang tahu, yang mana yang tak tahu saya tak berani komen. Pada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk saksikan episod akan datang di mana kami akan merungkai pelbagai lagi jenis topik tentang beauty and wellness. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton, and I hope to see you all again soon. Bye!